Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'aqibatu lil-muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir fi umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fahman mu'in وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والله تعالى يقول العارفين بحكمتك وانصر علينا بغفرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah malam ini kita sama-sama dapat dalam halaman ini. Kita sambung balik perbincangan kita daripada surah Yasin. Kalau tak silap saya, malam ini kita masuk ayat yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmarun. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran itu sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai mendongakkan dagu mereka, lalu menjadikan mereka terdongak. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala buat satu perbandingan, satu contoh, satu keadaan manusia. Ya, inilah orang-orang yang musyrikin, orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir, di mana mereka itu tidak akan maknanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Sebabnya ialah kenapa mereka tidak dapat beriman dan tak dapat melihat kebenaran. Sebabnya ialah mereka itu tak boleh nak tengok kiri kanan, tak boleh nak tengok, nak pusing ke kiri ke kanan, atas bawah, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia ada satu belenggu yang telah membelenggu leher dia. Ya? Dia jadi terdongak begitu, tak boleh nak pusing ke mana-mana. Macam kita kata kebab yang kita bubuh tempat pajak sawah di kepala dia. Dia begitu ya, dia tak boleh nak pusing kiri kanan. Artinya maknanya ini satu contoh, ini satu perbandingan kepada orang yang tak boleh beriman, pada orang yang tak boleh melihat kebenaran, sehingga menghalang dia untuk jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang yang diletakkan di batang leher dia satu belenggu. Contoh di sini dibagi macam orang diikat tangan dia dan tangan tu dibawa di leher. Kalau begitu pula kata. Jadi nak pusing tak boleh, nak pusing tak boleh.
Dia terdongak betul je yang apa kita kata belenggu tu tekan dagu dia ni naik ke atas betul. Nak pusing mana tak boleh hati dia tak boleh tengok kebenaran. Dia tak nampak. Itu perbandingan. Ya, perbandingan orang yang tak beriman ni, orang kafir atau orang musyrikin ni yang tak boleh melihat kebenaran itu macamlah kalau maknanya satu orang ataupun satu binatang contohnya yang telah dibubuh belenggu di batang leher dia. Dia jadi terdongak dan tak boleh nak tengok ke mana-mana. Jadi belenggu yang ada di batang leher dia tu disangkut pada dagu dia dan diikat dengan kuat dengan teman, sehingga dia menjadi terdongak dan dia tak nampak jalan di hadapannya. Dia tak nampak. Jadi maknanya dia tak nampak kebenaran. Jadi maksud di sini, yang dimaksudkan dengan belenggu di sini, yang ada pada tengkuk itu ialah kepentingan. Maknanya kepentingan yang membelenggu dia, kepentingan kepada keduniaan. Sama ada kepentingan itu yang berkait dengan soal pangkat atau benda kedudukan. Maknanya dia telah terbelenggu dengan keduniaan. Itu maksud dia. Ya, belenggu yang di sini kalau pada manusia yang membelenggu di leher dia itu sehingga dia jadi terdongak macam mana belenggu yang ada pada seekor binatang yang tak boleh nak tengok kiri kanan, maknanya dia tak dapat melihat kebenaran, dia jalan je. Ya, jalan begitu je. Dia tak nampak depan dia ada apa. Jadi yang dimaksudkan belenggu di sini kalau pada manusia ialah keduniaan. Dia terbelenggu dengan keduniaan. Sama ada keduniaan itu berbentuk kita kata pangkat, ataupun keduniaan itu berbentuk harta benda, ya, kedudukan dan apa juga lah. Apa juga maknanya yang telah membelenggu manusia itu sehingga dia tak nampak kebenaran, sehingga dia tak nampak akhirat. Sehingga dia tak nampak akhirat, dia nampak dunia, dia nampak harta, dia nampak duit. Ya, itu yang dimaksudkan belenggu, yang membelenggu leher manusia. Kalau kita ibarat binatang seperti belenggu yang diletakkan di tengkuk seekor binatang. Contohnya seperti dulu kerbau yang orang buat tenggala tu kan. Orang ikat di tengkuk dia tu, dia tak boleh mana ada jalan betul ya. Lepas tu dia boleh bajak elok yang sawah tu. Dia ikut tuan dia lah, tuan dia pusing lah. Dia nak pusing dia tak boleh. Dia nak pusing dia tak boleh. Artinya itulah yang membelenggu manusia maknanya. Manusia ini dibelenggu oleh kehidupan dunia, terbelenggu dengan dunia, dengan terbelenggu dengan pangkat tadi, dengan kedudukan, dengan duit, harta benda dan sebagainya, sehingga dia sudah tidak boleh melihat kebenaran. Sehingga dia tak dapat tengok kebenaran. Kalau pangkat pun dia tak kira sama ada dia dapat pangkat tu dengan cara betul atau cara salah, dia tak kira. Pangkat tak salah, bukan kata pangkat itu salah, kedudukan itu tidak salah. Bahkan kedudukan itu kalau kita guna dengan cara yang betul, mungkin kita lebih mendapat pahala daripada orang yang tidak ada kedudukan. Begitu juga kekayaan, tidak salah. Bahkan kekayaan itu boleh menyebabkan kita buat banyak ruang untuk kita buat pahala dengan kekayaan tadi, ya, dengan duit ringgit, kekayaan, kedudukan kita, pangkat dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita melihat akhirat, kita boleh menggunakan kedudukan kita, pangkat kita, duit ringgit kita, harta benda kita itu untuk menambahkan ibadat lebih pada orang lain. Ya? Sebab itulah, ya, bila
kita kata orang-orang miskin ahli Madinah ini datang mengadu kepada Rasulullah tentang kelebihan orang-orang yang ada duit dalam membuat kebajikan, itu mereka rasa iri hati tengok mereka ni tak ada duit, ya? Mereka ni orang susah, ya? Jadi mereka mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberi kepada mereka beberapa zikir untuk mereka beramal, supaya mereka juga turut mendapat pahala seperti mana orang kaya mendapat pahala melebihi harta. Itulah wirid yang kita wirid pas bayar lah. Dia dipanggil wirid ahli Madinah tu, ya? Tapi bila Rasulullah beri apa kita kata wirid-wirid zikir-zikir yang perlu mereka baca selepas sembahyang itu, dapat diketahui oleh orang-orang kaya yang ada duit, mereka pun berwirid juga, berzikir juga macam mana yang dizikirkan oleh ahli Madinah yang miskin itu. Maka menyebabkan mereka datang kembali kepada Rasulullah dan mengadu lagi sekali kepada Rasulullah, mengatakan bahawa mereka itu pun buat macam kami buat, mereka pun berzikir juga, ya? Habis mereka lebih daripada kami. Lalu Rasulullah SAW kata tak bayar, tak bayar, tak bayar. Nak lawan mereka tak bayar. Pasal apa? Pasal memang tak boleh lawan orang yang ada duit ini kalau dia nak buat kebajikan dengan duit. Memang kita tak ada duit, tak boleh buat. Tak boleh buat, ya? Kita boleh buat dalam bentuk yang lain, tapi nak buat kebajikan dengan duit ni tak ada. Jadi maknanya tidak salah. Tetapi apabila dia sudah jadi belenggu, itu yang salah tu. Dia dah mengikat kita. Belenggu di mana dia dah tambat kita, dia dah ikat kita. Maknanya kita dah tak boleh nak pergi ke mana, kata-kata. Nak tengok kiri, nak tengok kanan, nak tengok atas bawah, dah tak boleh dah. Satu halau, ya. Mana satu halau maknanya halau ke mana? Halau ke dunia, ya. Dia tak nampak dah akhirat. Ini yang kata belenggu, ya. Jadi itu yang ayat 7 itu kata bahawa manusia ini, ya, kebanyakannya betul lah seperti mana yang Allah katakan bahawa kebanyakan manusia ini tidak beriman. Banyak yang tak beriman, sikit je yang beriman, ya. Antara sebab dia tak beriman, apa dia? Kerana dia belum dibelenggu dengan keduniaan. Kerana dia telah dibelenggu dengan harta benda. Kalau harta benda tu tidak jadi belenggu, tak apa. Kita belenggu, ya? Dia tak mengikat kita. Kita tak terikat dengan harta benda tu. Sebab tu ulama-ulama kata harta benda ni bubuh di tangan dengan bubuh di hati, ya? Kita ni termasuk saya cakap ni, duit ringgit di bubuh di hati. Di bubuh di hati, ya? Dia jangan bubuh di hati, bubuh di tangan. Bila bubuh di tangan, maknanya kalau orang minta dia senang nak bagi. Kalau bubuh di hati, dia payah nak bagi lah. Dia dah dibubuh di hati. Jadi bila itu dia sudah jadi belenggu. Dia sudah jadi satu belenggu yang membelenggu batang leher dia, sehingga menyebabkan dia terdongak dan tak boleh lagi nak melihat kebenaran. Sehingga dia terbelenggu, artinya dia terikat. Dia terikat dengan dunia, dia terikat dengan duit ringgit, dia terikat dengan pangkat, dia terikat dengan ni, sehingga menjadikan dia sombong. Sombong kan? Terdongak kan? Sombong kan? Orang pun kalau jalan pun langsung atas, kita tengok kanan tu dia macam orang sombong lah, kata lah, bongkak. Jadi sehingga dia jadi sombong, dia jadi bongkak. Dia dah tak boleh melihat kebenaran. Kerana salah satu daripada definisi sombong ialah menolak kebenaran. Itu sombong. Sombong bukan saja tak nak tegur siapa dengan orang, memandang orang lain hina, dialah hebat dan sebagainya. Tapi sombong itu juga apabila dia menolak kebenaran. Benda tu dia tahu kata benar, tapi dia tolak. Itu juga dikatakan sombong. Sombong. Jadi itu keadaannya, ya. Allah jadikan pada tengkuk dia itu, pada leher dia itu rantai-rantai yang membelenggu, yang mengikat dia, sehingga dia tak boleh, ya, nak membebaskan diri dia. Maknanya dibelenggu dengan pangkat dia tadi, dibelenggu dengan kekayaan dia tadi, dibelenggu dengan harta benda dia, sehingga dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh bergerak, dia terbelenggu.
Kadang contoh kita lah, mudah kita buat contoh. Orang buat bendang kan. Kadang-kadang orang buat bendang. Musim dia ambil padi tu, dia terbelenggu dengan bendang dia. Maghrib tapi lah, kira mesin padi tu, kira padi orang terbelenggu lah kita lah. Contoh lah, belenggu. Dia merantai kita daripada melaksanakan kebenaran itu tadi. Dia tak nampak yang dia nampak apa. Padi dia masalah tu. Contohlah kan, kalau yang berkebun dia nampak kebun dia tu. Kalau yang bekerja dia nampak kerja dia tu sampai dia tak sempat nak semayang untuk dia. Nak beribadat kepada Allah. Itu yang kata belenggu. Kalau kita kerja, memang kerja tu baik, ibadat. Tapi jangan kerja tu lalaikan kita daripada mengingati Allah. Bila lalai pada mengingati Allah, itu yang kata belenggu. Kita dah terikat. Dah terikat. Jangan sampai kita terikat. Itu maksud dia. Bukan tak boleh cari kekayaan, boleh. Ya. Bahkan cari rezeki yang halal ini sama macam cari ilmu. Dan kalau di sana ada hadis mencari ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam, maka di sana juga ada hadis yang sama, mencari yang halal itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Tapi jangan sampai terikat, terbelenggu tadi. Sampai dia tak nampak hal lain, nak nampak kerja dia ya. Sampai dia tak beritahu masyarakat, tak tahu kata nak jenguk surau ke sekali segala ke, nak main berjemaah ke dah. Dia kira kerja dia ya. Kerja cari makan dia, cari duit dia aja. Yang tu tak mau lah. Yang tu yang kata terbelenggu tu. Terikat. Ya, terikat. Kita sudah dirantai. Itu tak mau. Tapi kalau kita kerja tak ada masalah. Kan? Cukup time kita semayang, kita berhenti saat kita semayang. Tak apa. Pilih. Buatlah kerja. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai macam ayat ni. Mana terbelenggu, terikat. Terikat sampai mereka terdongeng dan tak dapat lagi melihat kehadapan. Kalau kepada kita ada kehadapan yang dia yang Allah suruh kita wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Itu makna ke depan. Tengok depan maksudnya. Wal tanzur nafsun, tiap-tiap orang ni kena perhati, kena tengok. Tanzur ni dia lain dengan tara. Tara tengok juga, unzur pun tengok, tapi tengok dengan fikir. Mana fikir? Tengok dan perhatikan sambil kita fikir apa yang kita perhati. Itu unzur. Kalau tara tengok sekali lalu begitu je lah. Mana? Hendaklah setiap orang melihat hari esok. Hari esok ni maknanya ialah hari lepas mati. Jadi maknanya di sini bila kita sebut sehingga dia tak dapat melihat kehadapan itu, artinya yang ke depan itu, yang nak mai lepas dia mati tu, dia tak nampak. Itu maknanya. Ya. Bila tak nampak apa yang akan berlaku selepas dia mati. Ini yang Allah pesan dekat kita, wal tanzur nafsun, tiap-tiap diri. Ya. Kena perhati, kena tengok, kena fikir untuk hari esok. Hari esok ini hari selepas dia mati. Kena fikir. Lagu mana cara dia? Dengan wattaqullah, dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dia. Maknanya kalau kita nak nampak orang tu, orang yang ambil peran masa depan dia, masa depan selepas dia mati tu, ya, tu hari esok kita nak tengok macam mana nak tengok. Kata orang ni, oh ada kita kata dia melihat untuk selepas dia mati. Kita boleh kenal, ya. Macam mana? Kita tengok dia bertakwa atau tidak pada Allah. Dia takut tak pada Allah? Takut kepada Allah ni dengan buat hati suruh, tinggal dilarang. Itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah ni macam kita takut kepada mak. Bukan macam kita takut pada rimau. Takut pada rimau kita lari jauh. Takut pada mak kita lari, kita main dekat.
Macam kita budak-budak kampung ligan kita bawa kain bola. Mula kita lari. Lalu betul pusing dekat mak. Betul tak? Budak-budak tu kan. Bila dekat mak lepas ni peluk anakku. Jadi maknanya kita takut pada Allah macam tu. Bukan lagi jauh, lagi dekat dengan Allah. Itu. Macam kita takut dengan mak, lagi kita main dekat dengan dia. Bukan lagi main dekat. Itu. Kita takut dengan Allah ni, lagi kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita buat apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Ini orang yang ada dalam pemikiran dia masa depan. Masa depan. Dan orang selalu cakap masa depan dan masa depan. Kita kena fikir masa depan. Kita selalu bila kata masa depan ni tekat hari tua ya. Kan? Ya. Dari segi Islam masa depan ni lebih pada tu. Kita ni bila kita fikir tentang masa depan kita itu hari tua saja. Sebenarnya di sudut Islam bukan kita bukan habis sampai tua. Betul? Kita tak habis sampai tua. Dia ada lagi hidup lepas tua, lepas mati tu, dia ada lagi satu kehidupan yang tidak tua dan tidak muda lah. Hak tu yang nak kena fikir tu. Hak tua ni tak payah fikir dengan makan tak lalu lah. Kan? Makan tak lalu lah. Kadang-kadang banyak benda dah tak boleh makan. Dah tua ni. Benda keras-keras tak boleh makan dah. Kita dah. Kan? Jadi kena tengok untuk masa depan, iaitulah selepas kita mati dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang tidak boleh melihat masa depan dia, masa untuk hari akhirat dia, itulah orang yang telah terbelenggu, telah terikat dengan keduniaan, dengan kehidupan dunia dia terikat sehingga dia tidak boleh memandang lagi adanya kehidupan akhirat. Jadi ini belenggu yang berlaku kepada manusia, terutamanya di antaranya ialah manusia di zaman Nabi Muhammad, sehingga dia tidak mendapat melihat bahawa apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang diajar oleh Nabi Muhammad itu satu benda yang betul. Kerana apa? Kerana pangkat tadi membelenggu dia. Contoh macam pemimpin-pemimpin Mekah kan. Dia tahu kata Nabi Muhammad itu betul. Kerana mereka pernah, pemimpin-pemimpin dia Abu Jahal, Abu Lahab pernah mengendak Nabi di waktu malam. Dan akhirnya Abu Jahal dengan Abu Lahab kita kata apa? Jeromoh apa? Bahasa kita kata. Masing-masing mengendak, tahu bertemu. Tengok angka Abu Jahal, angka pula. Buat apa? Saja dengan Muhammad. Nak tengok dia kata apa? Pasal apa? Pasal dia kata Muhammad ni orang banyak ikut dia. Makin sehari makin banyak, makin sehari makin banyak. Apa yang dia harap? Jadi dia nak ambil tahu. Nak ambil tahu waktu siang, takut orang nampak. Jadi pergi malam-malam, sunyi-sunyi itu pergi mengendap. Nak tahu apa Muhammad abang dalam duk mengendap tu belajar sama-sama dia. Dia kata, "Mai buat apa? Aku nak dengar Muhammad kata apa? Aku boleh betul. Jangan abang bawa apa?" Kata kita boleh. Abang dia nanti dia ikut pula Abi. Jadi dia tanya sama-sama dia, Abu Jahal pula. Macam mana pandangan hak Muhammad doa abang tu? Dia kata betul. Dia kata betul. Kan? Abu Lahab pun kata betul. Abu Jahal pun kata betul. Tapi dia kata tak boleh, kita tak boleh abang macam mana. Kalau abang tak ada apa, mereka bukan ikut Muhammad. Habis kata kita tak boleh jadi ketua. Ini belenggu tadi. Yang kata belenggu tadi. Jadi pangkat dia membelenggu dia, sehingga dia tak boleh terima kebenaran. Pasal dia takut hilang pangkat dia, hilang kedudukan dia. Itu dia. Sebab dia rasa bila dia ikut Muhammad, habis peluang dia nak jadi ketua. Padahal tak kuat, dia dah hilang. Jadi begitu. Ini yang dikatakan belenggu itu tadi. Sehinggalah kita kata dia jadi belenggu. Kalau dia tak jadi belenggu tak apa. Dunia ni kita boleh ambil selagi dia tidak membelenggukan kita, tak ikat kita. Jangan terikat dengan dunia, jangan terikat dengan kekayaan,
Jangan terikat dengan harta, jangan terikat dengan makan. Dalam arti kata lain, jangan hub dunia. Dunia boleh ambil, tapi jangan hub, jangan cinta. Cinta ni kita kena letak cinta akhirat. Cinta ni kita kena letak cinta pada Allah dan Rasul. Cinta pada manusia boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh, tapi jangan terlebih kasih. Ahabba, jangan terlebih ahabba ilallah wa Rasul. Jangan terlebih kasih kepada Allah dan Rasul. Yang tu lah payah ni cakap boleh no. Cakap sembang senang lah. Nak buat bukan mudah ni, ya, bukan mudah. Tapi kita usahalah supaya jangan sampai dia jadi apa dalam ayat yang kita baca. Jangan sampai diikat kita, jangan sampai kita terikat terbelenggu. Tak apa, kita carilah keduniaan, ya, dan kita minta doa pula betul. Ya Allah, bagilah apa kita kata kesenangan kita di dunia ini, kebaikan kita di dunia ini, kerana di sini adalah tempat untuk kami hidup, kan? Kemudian bagilah juga kita selamat, elok, baik di akhirat, karena akhirat itu jadi tempat tinggal kita yang kekal abadi. Begitu. Jadi maknanya jangan sampai dia terbelenggu, artinya jangan sampai kita meletakkan kepentingan dunia, kepentingan harta, kepentingan pangkat mengatasi kepentingan akhirat. Itu saja yang tak boleh. Itu maksud dia. Kalau kita sudah sampai macam tu, maka dia sudah jadi belenggu, dia sudah jadi rantai. Dia jadi rantai, kita tak boleh nak bergerak mana lah. Tak boleh lah nak buat kebaikan. Baik, itu satu contoh. Dan ayat 9, satu contoh lagi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ahsaynahum fa hum la yubsirun. Maksudnya, dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan kepada pangkat itu tadi, yang kita bincang ayat 8 tadi, satu sekatan. Dia jadi sekatan yang menghalang mereka dari memandang kepada keburukan, dan memandang kepada singkatnya atau sedikitnya masa di dunia yang ada di hadapan mereka, dan jadi sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat nanti. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Lebih kurang macam ayat 8. Kalau ayat 8 tadi disebut adanya belenggu, rantai yang tutupan. Tutup. Depan tertutup, belakang dah tertutup. Jadi maknanya di depan dia kami jadikan tutupan, di belakang pun ada tutupan, ataupun ada dinding kita kata, sehingga dinding itu ataupun tutupan itu menjadikan mereka tak boleh tengok. Macam kita ni, dua belah ni dengan belah ni ada dinding, kita tak boleh tengok. Jadi depan kita ada dinding, belakang kita ada dinding. Contohnya kita duduk dalam bilik, belakang dinding, depan dinding, kiri dinding, kanan dinding. Bolehkah kita tengok sebelah dinding tu? Tak boleh tengok. Artinya tak boleh tengok, sama macam tadi juga, tak boleh tengok kebenaran, tak boleh melihat akhirat. Kita nampak lah. Jadi itu tutupan. Baik. Jadi ini juga perbandingan. Jadi Allah jelaskan dalam ayat ini bahawa dijadikan di hadapan mereka, iaitu orang-orang yang tidak beriman, dijadikan di belakang mereka ada tembok, ada penyekat, yang menyekat, yang menghalang. Begitu juga di hadapan mereka, depan belakang
Jadi penyekat itu ataupun penghalang itu atau tembok itu yang menghalang daripada dia melihat apa kita kata, melihat kebenaran tadi, melihat kehidupan akhirat itu. Apa dia yang dianggap itu penyekat? Lebih kurang macam tadi lah, iaitulah kepentingan duniawi. Jadi Allah buat ibarat kepentingan dunia ini macam belenggu. Kalau apabila dia sudah jadi belenggu lah, kepentingan dunia ini dia juga jadi sekatan, halangan, dinding. Lebih kurang dia sama ada dia belenggu ataupun dia jadi sekatan, dinding. Tapi kalau nak kira teruk, mana teruk hak nombor 7 dan nombor 8? Teruk hak nombor 8 lagi lah. Teruk hak nombor 8 tadi. Hak nombor 7 dia terdongong saja. Mata boleh tengok lagi tapi terdongong. Hak ni dia boleh pusing kiri kanan, tapi tutup, tak boleh nampak. Macam orang tutup mata, macam orang buta, tak boleh nampak lah. Artinya kepentingan duniawi itu menyebabkan dia tidak lagi dapat melihat kebenaran. Ya, kebenaran itu sudah tersekat. Batu kadang-kadang manusia yang lawan kebenaran ini, tuan-tuan, ada dua jenis. Satu, dia tak tahu kata benda tu benar, itu tak apa lagi. Dia tak tahu, dia memang tak tahu kata benda tu benar. Yang paling teruk ni, dia tahu kata benda tu benar, dia lawan juga. Hatu berat tu. Kan? Hatu berat. Dia bukan tak tahu kata macam Abu Jahal pula tadi lah. Bukan tak tahu kata Muhammad itu bawa itu kebenaran, dia mengakui. Tetapi oleh kerana kepentingan itu tadi, yang telah membelenggu dia, ataupun kepentingan itu yang telah menghalang dia, jadi halang, jadi dinding, sekat, sehingga dia tak nampak dah yang benar itu benar. Apa banyak, tuan-tuan? Bukan saja kita kata kalau cerita Nabi Muhammad dengan pemimpin ataupun orang kafir. Sebagai satu contoh, kita hari ini pun banyak juga macam tu juga. Kita hari ini pun macam tu, termasuk kita hari pun. Mungkin cuma tak tahu lah. Kadang-kadang cuma kita mungkin tidak sepanjang masa, cuma kadang-kadang. Kadang-kadang tak nampak surau. Contoh dia lah. Kadang-kadang kita ni tak selalu. Kadang-kadang dia main kadut, dia main sibuk, tak nampak surau. Kadang-kadang kita taklah selalu. Kadang-kadang kepentingan itu tadi, keduniaan itu tadi menghalang kita sehingga kita tak main hal itu. Biasalah, saya pun biasa. Kadang-kadang malas tak ada apa pun. Malas. Dia main rasa malas. Yalah, syaitan nafsu dia kan. Dia main malas. Dah bila kita bangkit ambil wuduk, hilang benda cabut pun. Terutama macam subuh tu kan, dengar tak orang azan, tapi dia rasa Allah. Kalau kita ikut pakai takbir lah. Tapi kalau kita bangkit masa tu, tinggal dia, tak ada apa-apa dengan yang tak ada apa-apa. Macam tu lah. Jadi bukan saja orang lain lah, kita pun kadang-kadang tersekat, terhalang dalam macam-macam lah halang ni. Kejauhan kita, diingin kita, anak pinak kita, kadang kandung dengan cucu, syok kandung dengan cucu terlepas ni, macam-macam lah. Yang jadi halangan tu macam-macam. Ini benda yang biasa berlaku pada kita. Kadang-kadang main, kalau orang kaki main kan, kadang-kadang main, jadi rali, jadi syok terlepas ni, main. Kadang-kadang lena, terutama subuh, kadang dengar dabar, tak sadar, satu hanyut dah. Lagu tu lah kita ni.
benda-benda yang menjadi penghalang tadi, menjadi dinding tadi, yang menyekat kita nak pergi tu. Macam-macam yang menyekat kita tadi. Apa dia? Semua itu kita kata, kita istilahkan dalam keduniaan lah. Keduniaan. Tak kira lah sama ada yang menyekat kita tu duit ringgit, pangkat, anak bina, cucu. Kan dikatakan anak bina ini fitnah. Kan? Dia kadang-kadang dia jadi fitnah, ujian. Inna auladakum fitnah. Kadang-kadang dia jadi fitnah. Apa maksud anak bina duit ringgit atau benda jadi fitnah? Apabila dia jadi penghalang. Itu tadi. Kita balik apa bincang. Bila dia jadi penghalang, maka dia jadi fitnah. Ataupun dia jadi belenggu. Dia jadi rantai. Hak rantai kaki kita tak lebih. Tak boleh lebih. Nak langkah pergi surau tu dia tak boleh. Jadi begitu. Ada saja kadang-kadang lah, tak selalu lah kita ni, tapi kadang-kadang dia jadi. Kadang-kadang tak ada apa-apa tuan-tuan. Memang petang dekat maghrib tu dia penuh tengok rumput dia panjang. Tak ada apa pun. Tadi dia tak nampak pun. Tadi tak nampak pun kata rumput tu panjang. Tak ada pun tergerak kata nak pergi tebas rumput. Dekat dengan nak maghrib tu. Rumput dia panjang. Dia ambil pisau kan dekat. Nampak? Maka dia rumput tu jadi belenggu. Rumput tu yang jadi belenggu pada kita hari itu, dialah yang jadi dinding sehingga kita terlempat. Itu contohlah. Dan banyak lagi lah contoh-contoh lain lah. Apa juga lah. Kadang-kadang waktu maghrib ni dia suka apa tuan? Ni benda yang kita alami hari ni. Dia suka teringat barang dapur habis. Kan maghrib ni. Awal dia tak ada. Sebab tu kedai dekat maghrib laku. Kita cakap apa tengok? Dekat maghrib kedai laku. Di bawah tak ada, masa tu nampak cabai, tak ada, masa tu nampak gula habis, masa tu nampak. Yang awal tadi tak nampak awal. Dia jadi macam tu lah. Itu kata belenggu tu. Itu kata dinding. Maksudnya apa saja kepentingan-kepentingan duniawi yang menghalang kita daripada melakukan ketaatan, maka dia dianggap sebagai belenggu ataupun dinding. Sehingga kita tak nampak kata adanya alam akhirat lagi. Adanya lagi kita kata balasan yang lebih besar daripada apa yang kita duk nampak tu. Lebih besar lagi, lebih hebat lagi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ayat ini nak peringat kepada kita, walaupun ayat ini cerita pasal orang kafir, tapi memperingatkan juga kepada kita janganlah sampai maknanya harta benda, kekayaan, pangkat, kedudukan, keduniaan ini sampai menjadi penghalang, dinding ataupun jadi rantai yang membelenggu kita, ataupun jadi dinding yang menghalang kita daripada melihat kebenaran, daripada melihat kita kata adanya ganjaran yang lebih besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah ganjaran di hari akhirat. Sampai kita lupa kepada akhirat, sampai kita lupa nak fikir tentang azab, sampai kita lupa nak fikir tentang kita kata kebenaran. Jadi maknanya duit itu tadi, kalau duit itu yang menghalang, maka duit itu jadi dinding lah. Kalau suami yang jadi penghalang, maka suami itu jadi dinding. Kalau isteri yang jadi penghalang, maka isteri itu jadi dinding. Kalau anak yang penghalang, anak jadi dinding. Kalau kawan yang penghalang, kawan itu jadi dinding. Itu banyaklah. Ini kita kalau nak cerita bak dinding ini, bak tembok ini, yang jadi tembok jadi sekatan pada kita. Kadang kawan kita jadi sekatan, kadang isteri kita, kadang anak kita,
kawan rakan kita, kadang duit kita, kadang ialah dunia kita, permainan kita, sawah ladang kita, kebun kita, apa juga lah. Jadi kita cuba elaklah, ya, supaya kita tidak dihalang oleh semua yang tersebut itu. Bahkan kalau boleh dia jadi pendorong. Kalau boleh dia jadi pendorong. Dia kawan kita yang jadi dorongan kepada kita untuk kita buat baik. Kalau boleh anak isteri, suami, dia jadi pendorong. Kalau macam isteri tak, bang, tujuh abang, kalau boleh, kan, abang tujuh orang. Bila lagi nak pergi mandi, gerik mana? Kalau boleh lagu tu, kalau boleh lagu tu, cantik kan? Kalau boleh lagu tu cantik. Atau tok wah, kalau anak cucu kita buat nyanyi, wah, malah kawan ni. Buat tak pergi surau cantik kalau boleh lagu tu kan. Jadi kalau boleh cucu duduk pegang belakang tok wan jadi belenggu, tok wan jangan pergi mana, kacau kan? Begitu. Apa juga kalau boleh dia jadi pendorong. Duit ringgit kita jadi pendorong kan? Dulu aku susah, aku banyak tinggal surau, duduk kalu dengan cari duit. Contohlah, hari ni aku dah senang sikit dah. Aku nak main surau lah maghrib ni. Tak usah duduk kalu sangat lah. Dulu pun tak ada kan. Macam kita kerja ni orang. Dulu kaluan. Alhamdulillah dalam pencen. Bagus lah tu. Banyak orang pencen yang main surau. Bagus lah. Bagus. Saya kata bagus pasal apa? Pasal di penghujung dia jadi bagus. Dulu mungkin tak ada. Memanglah saya bekerja tak ada kadang-kadang. Sibuk. Kadang-kadang bersorak dia terlajak sampai asap tapi maghrib pun biasa berlaku. Tambah pula idol bersorak tu pun tak apa faham. Kan? Kita nak tegur dia pun kita. Jangan kata kan? Kita siapa kan? Tapi abang ada tuan mati lu pun. Asal tak tahu payah pun dah. Lain-lain. Orang tanya, maghrib tak masuk yang bayar kan? Kan biasa lah. Kan? Kalau sama-sama faham kan? Inilah merupakan yang dikatakan yang kita bincang, penghalang-penghalang. Ya? Kita ini ada halangan bukan? Kalau tak ada halangan kita tak hebat lah. Ya? Dan kadang-kadang kita pun bertanya apa yang Tuhan buat halangan-halangan itu kan? Contoh antaranya Tuhan buat macam-macam benda. Ada tak boleh makan ada. Tak boleh makan buat apa kan? Kan? Kalau ada tak boleh makan bewak tu siapa lah? Itulah yang penghalang. Nak uji kita. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup manusia kata dia beriman wahal dia belum kena itulah. Tak diuji lagi. Lepas tu yang paling banyak kena uji Nabi-Nabi lah. Nabi-Nabi lah kena uji macam-macam kan. Kita diuji apa ya kan. Kita je diuji. Bila uji itu dan kita dapat lawan, itu baru hebat. Sebab tu manusia hebat bukan. Malaikat tak hebat. Ya, malaikat dia pun kata dia tak hebat pasal dia tak ada nafsu. Yang kita ni dia bergelum dengan nafsu. Nafsu di antara penghalang kita. Penghalang yang duk mendampingi kita. Nafsu. Apa saja kita nak buat mesti dia lawan. Ni kita nak main maghrib tu dia ada dia lawan. Dia mesti ada lawan lah. Nafsunya syaitan. Dia mesti lawan lah. Dia mesti juga bisik kepada kita waktu kita nak main tadi ni. Ada salah dia kata, rehat lah, ini pernah dah kemarin pergi lah. Boleh ni dia kata lagu tu. Macam kita ahli surau ni tuan-tuan. Kita orang yang dah biasa dengan surau ni lah. Dia tak bisik, jangan pergi surau. Kalau dia bisik, jangan pergi surau, awal ni kita lawan. Dia tak bisik. Pasal kita memang ahli surau. Dia bisik.
Apalah hari ini rehat, suruh pula pergi, gitu. Pernah ada letih, apa gitu lah, macam-macam lah. Dia akan ada sajalah yang dikatakan penghalang itu tadi. Baik. Jadi penyekat, iaitulah kepentingan dunia, kepentingan kebendaan, kepentingan pangkat, sehinggalah fa'amsaynahum fahum la yubsirun, sampailah kepada mereka dia sudah tidak dapat melihat kebenaran. Artinya tuan-tuan, janganlah sampai dunia kita menyekat kita daripada melihat kebenaran untuk akhirat. Tak apalah kita, itulah saya kata tadi, kita carilah kekayaan. Dan memang orang yang kaya ada kelebihan daripada orang miskin untuk membuat kebajikan dengan duit ringgit. Orang miskin mungkin dia boleh buat kebajikan dengan kudrat, tapi orang kaya dia boleh buat dengan kudrat dan dengan duit ringgit. Orang miskin ni zakat dah tak ada peluang. Tapi orang kaya zakat dan sebagainya. Saya pernah dulu sebut dekat tuan-tuan bagaimana orang tua-tua dulu dia punya matlamat. Orang tua tutup kita terbongkok-bongkok, dia tu tanam sayur ke, dia ataupun dia buat rendang apa, kadang-kadang kita tegur dia, tu oi buat apa lagi dia buat rendang, cukup lah, cucu bagi tak habis makan lah. Tak kata dia jawab apa? Buat bila aku boleh bayar zakat. Nampak? Dia punya matlamat. Dia buat bila aku boleh bayar zakat. Itu dia punya matlamat. Kita kalau orang tegur tu, oi dia buat apa puluh lagi, apalah tambah pendapatan. Kita tambah pendapatan saja, tekat tu saja. Tekat tu saja, dia tak lajar lebih sikit dengan tu tadi. Tu tadi dia punya niat aku boleh bayar zakat. Hebat tak? Dia tak kata tambah pendapatan, dia kata aku boleh bayar zakat. Mana lebih hak tu dengan hak tu? Lebih hak tu lah. Hak tu ni kalau dia dapat banyak ke dapat sikit? Dapat banyak, pasal boleh bayar zakat. Hak tu tambah pendapatan, belum tentu lagi. Belum tentu bertambah. Tapi kalau boleh bayar zakat, tambah tak? Tambah. Tu cerdik tu. Dia punya otak cerdik tu, jawapan dia tu cerdik. Dia tak kata tambah pendapatan, kita bayar zakat. Artinya kalau tak dapat pun, pahala niat dia nak bayar zakat dah dapat dah, dia zakat dia. Banding hak kawan tu dah tambah pendapatan, belum tentu tambah lagi. Hebat. Ini dia. Jadi jangan dia sampai belenggu kita. Sampai dia belenggu pun, sampai tak nampak. Tak nampak lagi kebenaran. Jadi gitu. Baik. Kemudian Allah kata lagi, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ni yang kita bimbang. Bila dah dia sudah ada dinding tadi ataupun ada belenggu tadi, takut dia main ke ayat nombor 10. Ini hak paling kita bimbang, iaitu sifat orang kafir. Dan sifat orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini bila sudah kita sampai pada peringkat dunia tadi jadi belenggu, dan bila kita sudah sampai peringkat dunia itu pangkat dan sebagainya itu sudah jadi dinding, maka kita akan ada yang nomor 10. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Dengan sebab itu, dengan sebab tadi itu penghalang-penghalang tadi, belenggu-belenggu tadi menjadikan kita sama sahaja pada mereka itu. Engkau beri amaran atau beri ingatan, ataupun engkau tidak memberi amaran atau peringatan, mereka tetap tak mau beriman atau tak mau ikut. Yang inilah bahaya kan? Tuan-tuan, bahayanya dinding tadi, bahayanya rantai tadi ni. Dia sudah tak boleh tengok kebenaran. Dia sudah tidak boleh tengok kebenaran. Jadi bila dia dah tak boleh tengok kebenaran, sama aja pada dia. Sama aja. Bagi tahu pun macam tu, tak bagi tahu pun macam tu, sama. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dekat Nabi Muhammad, orang yang macam tu, wahai Muhammad, sama saja. Sama saja pada mereka. Engkau beri amaran atau engkau tidak memberi amaran kepada mereka, umat yang telah terbelenggu dan telah terdinding daripada kebenaran itu, mendengar apa yang diberitahu kepada mereka, namun peliknya mereka tetap bersikap seperti tidak mendapat apa-apa peringatan. Artinya, walaupun mereka diberi peringatan, mereka dengar, tetapi seolah-olah macam tak dengar, seolah-olah macam tak pernah diberi peringatan, seolah-olah macam tidak pernah diajak. Itulah keadaan dia. Sama saja. Ini adalah di antara sifat, kalau kita tengok dalam surah Baqarah, sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru, semuanya orang kafir itu, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ya. Masa ada Nabi turun pun depa macam tu. Masa Nabi Muhammad belum mai pun depa duk semua berhala situlah. Mereka diikut hawa nafsu itulah. Setelah Nabi Muhammad mai bagi tahu pun mereka macam tu juga, bahkan lebih teruk. Pasal apa lebih teruk, tuan-tuan? Orang ni, tuan-tuan, kalau dekat dia tak mau, tak apa lagi. Teruk lah. Dia tak mau. Kita ajak dia tak mau. Tak apa lagi. Boleh tahan lagi kita kata. Tapi yang kita duk perhati banyak ni, bukan dia tak mau, dia halang. Dia tu tak mau kepada kebenaran. Bukan setakat berhenti, setakat dia tak mau. Banyak kita duk perhati tengok, dia tak mau, dia sekat, dia halang. Dia halang pula. Dia halang orang jangan pi duk dengar kebenaran, satu. Dan dia halang pula orang yang nak membuat kebenaran, kebaikan itu. Dia juga halang dan sekat. Ini yang duk berlaku. Orang yang tak mau kepada kebenaran ini, bukan setakat dia tak mau. Kalau setakat dia tak mau, tak apa. Dia boleh tahan sikit lah. Macam kita kata macam Abu Talib. Ini pekat jadi Abu Jahal. Ini masalah kan. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Talib tak apa. Dia tak mau. Dia tak beriman. Tapi sudah Nabi ajak dia tak beriman. Tapi dia tak kacau Nabi. Dia tak halang Nabi. Dia tak kacau. Apa yang masalah kan? Masalah dia Abu Jahal, Abu Lahab ni masalah sikit. Dia tak mau. Dia sekat supaya Nabi jangan menyampaikan benda tu. Dan dia juga sekat supaya orang jangan pergi dengar. Ini masalah. Ada hari ni dalam masyarakat kita? Ada. Tak kata tak ada. Dia tak mau, dia halang. Siapa tahu dia buat? Kadang kita buat ceramah orang ni, dia pergi buat karaoke pun. Ini berlaku zaman Nabi. Cerita
Habis lupa nama dia. Yang wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Kita ada orang yang membeli perkara yang melalaikan. Habis lupa. Kita ingat nama dia nanti minggu depan kalau teringat. Dia panggil pemuzik. Membeli benda yang melalaikan, di mana dia panggil penyanyi. Dia nak lawan Nabi Muhammad. Tujuan dia beli. Memang dia bayar, dia sanggup bayar. Dia beli penyanyi hiburan lah, yang melalaikan lahwal hadis, di mana yang bagi lalai. Ialah tuan-tuan, selalu alat muzik ni bagi kita ingat Tuhan kan lalai. Sebab tu dia panggil alatul malahi kan. Alat-alat muzik itu dipanggil alatul malahi, alat-alat yang membawa kita lalai. Jarang orang main muzik ingat Tuhan. Ada tengah ada peti kita tumpang tu ingat mati, ingat Tuhan. Pun selalunya lupa lah kadang. Kalau ingat Tuhan tak jadi dia selalu lupa lah. Memang alat itu melalaikan lah. Waktu dipanggil alat yang melalaikan, pasal itu dia jadi haram. Kalau saya bawa, pasal dia bawa lalai, dia haram. Sebab tu lah kalau main bola pun sampai orang lembu pun balik dah, kita tak balik lagi. Jadi haram kan main bola tu pun. Lembu balik dah, kita duduk pada bola ni. Haram tak haram? Haram. Asal dia tak haram. Main bola tu asal dia tak haram pun. Tapi bila dia melalaikan kita daripada mengingati Allah, tak boleh. Macam harta tadi lah kata. Harta tadi lah. Harta tak haram pun. Tapi kalau harta itu sampai membelenggu kita tadi, sampai menutup kebenaran tadi, jadi haram lah. Itu saja. Ada benda yang asalnya halal jadi haram. Yang memang zat dia ada haram dah, itu memanglah awal-awal yang diharam dah. Jadi dia sanggup beli penyanyi supaya orang mai ke majlis tu, tapi dengan apa yang Nabi nak sampaikan. Itu berlaku. Itu yang disebut wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Ada, saya tak ingat nama orang tu yang sanggup beli penyanyi tu, dibayar dengan duit dia. Dia beli penyanyi, dia orang main artis-artis lah kita kata. Kalau lagi kita kata artis lah, hiburan. Awak main bagi orang lalai. Tujuannya berapa? Tujuannya nak lawan dengan ada satu lagi sebelah tu, orang nak buat majlis. Baiklah, kita kata supaya orang ni jangan pergi sana main tamu. Itu berlaku zaman Rasulullah SAW. Dan berlaku lah juga di zaman kita ini. Ada orang yang macam tu. Dalam arti kata, saya cakap itu bukanlah kata tak boleh. Kita nak hibur, boleh. Tapi itulah hiburan sebagai seorang Islam ni, hiburan yang tidak sampai lalai, tak sampai jadi dosa lah kita kata. Itu boleh dah, dan ini pun banyak dah hiburan-hiburan yang kita kata bawa kita kepada mengingati Allah. Banyak lagu-lagu yang memberi ingatan, memberi kesedaran kepada kita. Ada bila saya dengar Ibu Ikim dia pasang lagu, saya tertarik kata-kata tu. Dia kata berjuang ada apa? Kalau kita berjuang, dia kata mengharap senang. Mengharap senang dalam berjuang, ibarat merindui bulan di siang hari. Cantik dia punya kata-kata. Dia punya kata-kata cantik. Seni kata dia cantik. Kalau betul tak apa. Dia kata mengharap senang dalam berjuang. Kita berjuang tapi kita harap senang. Dia kata macam kita rindu bulan di siang hari. Mana nak dapat? Siang mana ada bulan? Malam baru ada bulan.
yang dapat kita pahami. Kalau kita nak senang dalam berjuang memang tak jumpa. Pasal nama pun berjuang. Kalau dah senang berjuang apa? Memang berjuang tak ada senang. Memang susah. Perjuangan memang susah. Dia tidak ada senang. Kalau senang dia tak nama berjuang. Nak berjuang bagi dah senang kan lah. Betul orang senang mana ada dia berjuang. Orang ada berjuang ni mesti dia susah. Orang ada lawan susah. Ya. Kesian sahabat-sahabat kita daripada ikhwan. Ditekan, ditindai, dibunuh sepanjang masa. Tiba-tiba menang, dinafikan kemenangan. Buat bantahan, kena tangkap, ni 500 lebih kena bunuh. Itu berlambang lagi dalam penjara yang akan. Masih ada selalunya memang dia hukum bunuh. Dan dia tak ada. Dia waris Fir'aun. Banyak kaum Mesir ni setakat ni waris Fir'aun. Dia tak jumpa lagi waris Musa. Hak perintah Mesir dia tak jumpa lagi waris Musa. Daripada zaman Abdul Nasir ramai lah turun ni sampai hak yang terbaru ni. Nama sedang Al-Fatah. Kan? Tapi itu dia. Kan? Muhammad Mursi itu bukan ada salah apa. Dia menang melalui demokrasi yang sah. Tapi dinafikan, ditangkap. Dan dijatuhkan hukuman 500 wabah lah. Nak bunuh. Tak malah. Tapi itulah kezaliman yang kena bunuh tu. Syukur kepada Allah lah daripada para syahid. Syahid dari mana? Dari bukan ada salah apa? Itulah tuan-tuan golongan sekular ini. Walaupun dia nama Islam, tapi dia tidak akan bersetuju kalau orang nak mendaulatkan Islam, nak menegakkan syariat Islam, dia tak akan setuju. Dia tak akan setuju. Sepatutnya sebagai seorang Islam dia setuju lah. Sepatutnya seorang Islam memang menjadi kewajipan dia untuk liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk menegakkan Islam, memenangkan Islam. Itu tuan katakan semayang, puasa, zakat, haji. Di sudut politik dia, Allah tidak membenarkan kita mengurus negara ini dengan cara kita sendiri. Bagaimana Allah tidak membenarkan kita beribadat? Contohnya kita semayang ikut cara kita sendiri. Kita nak puasa ikut cara kita sendiri. Kita nak nikah kahwin ikut cara kita. Kita nak makan minum ikut cara kita sendiri. Tidak dibenarkan oleh Islam. Maka begitulah juga kita nak urus takdir negara ini, nak urus takdir dunia ini dengan cara kita sendiri pun tidak dibenarkan. Tiada yang ditunjukkan oleh Islam, bahkan ditunjuk oleh Nabi SAW, sehingga Nabi berhijrah untuk dapat satu negara. Dia nak tunjuk contoh macam mana nak takbir negara, lagu mana nak takbir negara, macam mana. Jadi begitu. Jadi sebab golongan sekular ini walaupun dia Islam, dia memahami bahawa pemisahan di antara politik dengan agama. Itu golongan sekular, dia faham begitu. Bab urus negara ini dia kata ini bab yang tidak ada kena dengan agama. Itulah cara mana kita nak urus. Inilah satu kepahaman yang salah, yang salah di kalangan umat Islam. Inilah yang berlaku di Mesir. Tak apa lagi yang akan dibunuh, yang akan dijatuhkan hukuman bunuh, banyak lagi. Ikhwan Muslim ini kita tahu, kalau kita baca sejarah, dia merupakan gerakan Islam yang terawal ditubuhkan. Setelah tidak ada khalifah, khilafah Islam sudah tidak ada, maka muncullah kita kata jamaah ataupun gerakan Islam. Karena Nabi telah menyebut dalam hadis dia, di saat umat Islam sudah tidak lagi mempunyai negara Islam, maka kita dipesan oleh Nabi Taljamu di jama'atil muslimin wa imamahum, sentiasalah kamu bersama jamaah Islam dan pimpinannya, imam pimpinan. Maka dengan sebab itulah Hasan al-Banna di antara yang terawal menumbuhkan gerakan Islam ataupun
jamaah Islam. Kemudian diikuti oleh seluruh negara. Mana-mana negara ada gerakan-gerakan Islam dia. Kalau di Pakistan jamaah Islami, ya. Di merata dunia, ya, adanya jamaah gerakan Islam yang bekerja dan berusaha secara beramai-ramai untuk mendaulatkan Islam di atas muka bumi ini, menjadikan Islam itu liyuzhirahu, tinggi, ya. Kalau orang bukan Islam, dia boleh mengamalkan agama dia, ya. Tetapi bagi orang Islam, dia mesti bekerja dan dia mesti berusaha sampailah kepada Islam itu dapat didaulatkan sebagai satu sistem yang tertinggi. Itu dari segi perjuangan. Waqatiluhum hatta la takunu fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Dari segi perjuangan, Allah sebut, perangilah mereka musuh-musuh Islam ini hatta la takunu fitnah, sehingga tak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Fitnah yang paling besar ialah kufur, syirik. Itu paling besar. Fitnah juga termasuklah maksiat. Jadi maknanya kerja-kerja kita ni, kita kena bekerja, kena berusaha untuk lawan kejahatan ini, sampai tidak ada lagi kekufuran yang terbuka bumi. Artinya lagi ada kekufuran, lagilah kita tetap kena bekerja, kena berusaha, ya. Lagi ada maksiat, contohnya kita tak boleh duduk diam, kita kena buat kerja. Itu satu. Yang kedua, wa yakuna din, dan sehinggalah agama kulluhu, kesemuanya lillah, milik Allah. Maksudnya urusan agama ni semuanya kepunyaan Allah. Tak boleh manusia nak campur tangan dalam urusan agama. Bab agama manusia tak boleh. Itu bukan hak manusia nak campur tangan dalam soal agama. Soal agama hak Allah yang telah pun ditentukan oleh Allah, sekian, dan kita hanya berusaha untuk melaksanakannya. Tak boleh kita pandai-pandai nak buat, ya. Kalau mencuri kita pandai-pandai nak buat lagu mana, kalau berzina kita pandai-pandai nak buat lagu mana, ya. Kalau bunuh orang kita pandai-pandai nak buat peraturan lagu mana, ya. Kalau kalau nak semayang kita nak buat peraturan lagu mana nak semayang. Kalau nak puasa, nak puasa modal, itu bukan kerja kita. Itu hak Allah. Kerja kita melaksanakan dan menyampaikan. Itu saja tugas kita, ya. Tak ada tugas kita yang lain. Jadi ini orang kafir. Bila sudah manusia itu sudah terbelenggu dengan dunia dan tertindih dengan dunia, dia tidak akan dapat melihat kebenaran, maka akan jadilah sifat mereka itu sama ada kita bagi tahu atau kita tak bagi tahu, kita habaq, kita tak habaq, dia tetap tidak akan beriman. Dan yang paling mendukacitakan bukan setakat tak nak beriman, tetapi dia akan cuba halang dan akan cuba sekat, ya. Dia sekat orang lain supaya tidak beriman, dan dia halang, dia sekat orang yang membawa mesej mengajak orang supaya beriman. Ini yang berlaku. Kita tahu di situ. Nanti kita jumpa, kita sambung sedikit lagi cerita ayat 10 ini. Allahu a'lam. Maaf kalau ada salah dan silap. Allahumma shalli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa ambil al-adani wa syukaya wa syarifiyya ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala muhabbatik wa laqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa sallallahu rahmatataha wa sallallahu rahmatataha wa sallallahu rahmatataha wa alim wajah syukurlah wa la ilurika lazina ya'bu wa rasulullah bi baydil imani wa jami'in tawakkuli alaihi wa ya bi ma'rifatik wa amina ala sa'adati muslimin innaka